بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل المقبول المرضي عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang untuk kita bertemu lagi di kuliah yang insya-Allah penuh dengan berkat dan manfaat, yaitu kuliah Sirah dan Syama'il. Kuliah Sirah dan Syama'il Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ini kita telah menceritakan tentang wabak demam yang kena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinatul Munawwarah setelah di tahun pertama hijrah. Kita pun telah menceritakan tentang bina Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuliah yang terakhir kita telah menceritakan tentang beberapa perkara yang terjadi di tahun pertama hijrah. Juga kita telah menceritakan tentang kelebihan Al-Madinatul Munawwarah, yang mana Al-Madinatul Munawwarah tidak akan dimasuki oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Kita sambung sedikit menceritakan tentang kelebihan Al-Madinatul Munawwarah. Setelah itu kita menceritakan tentang ikatan bersaudara yang diikatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara orang Islam di waktu itu, khususnya antara Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Antara kelebihan Al-Madinatul Munawwarah yaitu barang siapa yang sabar atas ujian yang ada di Madinatul Munawwarah, ujian penyakit atau sakit sebagainya, dan dia meninggal di Al-Madinatul Munawwarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi akan memberi syafaat kepadanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati. Tidak ada seorang daripada umatku yang sabar atas ujian di dalam Al-Madinah, yakni ujian penyakit atau kelaparan atau kemiskinan, daripada umatku, melainkan aku akan memberi syafaat di hari kiamat untuknya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Yang mampu di sini maknanya
Kalau duduklah di Madinah sehingga datang ajal kamu. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di Al-Madinah Al-Munawwarah. La yuridu ahadun ahla al-Madinati bisu'in illa adhabahu Allah Ta'ala dhawb al-milh fil ma'. Ini juga antara kelebihan Al-Madinah. Nabi SAW bersabda, tidak ada siapa-siapa yang ada niat jahat untuk ahli Madinah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kepadanya dan Allah akan cairnya seperti mana garam cair di dalam air. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara ahli Madinah Al-Munawwarah. Antara kelebihan Al-Madinah iaitu namanya Taibah. Namanya Taibah atau Tayyibah. Apa maksud Taibah? Taibah yakni sedap atau enak atau baik. Li taibil aishi fiha, kerana kehidupan di dalamnya begitu indah dan penuh dengan ketenteraman. Wa li anna lil 'itri ay at-tib biha raihatun la tujadu fihi fi ghairiha. Juga antara nama-nama Al-Madinatul Munawwarah Taibah, antara maksud Taibah itu iaitu nama Al-Madinah, iaitu minyak wangi di Al-Madinatul Munawwarah mempunyai bau yang tidak ada di mana-mana. Atau di dalam Al-Madinah ada satu bau yang wangi sangat yang tidak ada bau itu di mana-mana negara-negara yang lain. Sebab itu namanya Taibah atau Tayyibah. La ilaha illallah. Antara perbuatan rutin golongan Al-Ansar di Al-Madinatul Munawwarah iaitu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi awwal at-tamri fayaqulu Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimariha wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah." Sayyidina Abu Hurairah berkata, biasanya ahli Madinah yang ada ladang, ada pokok-pokok kurma, jika pokok kurmanya sudah berbuah, buah kurma sudah ada pada pokok, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa akan mengambil buah yang pertama, yang baru siap, yang baru dah masak, buah yang baru masak, yang pertama. Setiap tahun, setiap musimnya, mereka akan ambil buah yang pertama daripada kurma itu, mereka akan memberinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat buat begitu. Maka selepas Rasulullah SAW mengambil kurma itu, Nabi SAW terus membaca doa untuk buah-buahan yang ada di Madinah, pokok-pokok di Madinah, harta-harta para sahabat, orang Islam yang ada di Madinah. Nabi SAW baca doa, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkatikanlah Madinah kami ini. Wa fi thimariha, dan letakkanlah keberkatan pada buahnya. Wa fi muddina, juga letakkanlah keberkatan di dalam biji-bijian yang ada di Madinah ini, di dalam timbangan-timbangan kita juga. Barakatan ma'a barakah. Satu barakah demi barakah. Satu barakah setelah barakah. Yakni 2 kali ganda. Berkat ya Allah, turunkanlah 2 kali ganda berkat pada Al-Madinah, buahnya dan biji-bijiannya. Lepas Rasulullah membaca doa, mengambil kurma itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memandang kanan kiri, tengok kalau ada budak kecil akan panggil. Mari sini, Rasulullah SAW akan memberi buah kurma itu yang baru masak kepada siapa-siapa budak kecil yang ada dekat daripada Rasulullah. Ini antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada harta sahabatnya,
kepada buah-buahan mereka, juga kepada anak kecil. Jadi itu sunnah. Itu sunnah kalau kita dapat buah atau dapat makanan, kita sunnah kalau ada budak kecil sebelah kita, kita sunnah bagi. Itu macam kekerasan lah sikit. Itu kekerasan. Jika hati kita tak rasa nak bagi budak kecil, atau kita makan depan budak kecil, kita tidak berkongsi makanan itu dengan budak kecil. Sebab biasanya budak kecil rasa, anak-anak ini rasa terus tak boleh sabar nak makan. Apa-apa dia nak rasa. Jadi Nabi SAW kalau diberi kurma yang baru masak, Nabi SAW akan memberinya kepada sahabat, kepada anak yang kecil. Lepas tu Nabi SAW baca, Allahumma inna Ibrahim, ya Allah sesungguhnya hambamu Ibrahim alaihi salam dan kekasihmu dan nabimu telah membaca doa untuk Makkah. Maka aku ya Allah hambamu dan nabimu membaca doa untuk Madinah seperti doa Nabi Ibrahim untuk Makkah, dan tambahkanlah lagi satu ganda ya Allah. 2 kali ganda daripada doa dan keberkatan yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk Makkatul Mukarramah. Baik. Setelah itu di tahun pertama juga Nabi SAW bina rumah-rumah isterinya, iaitu 9 rumah. Kerana isteri Rasulullah SAW 9. Nabi SAW bina 9 rumah untuk keluarganya. Cuma di tintan bina rumah-rumah Rasulullah SAW yang 9 semuanya, itu ada khilaf antara ulama. Ada bahagian ulama yang kata di tahun pertama, ada bahagian ulama yang kata ada bahagian rumah dibina di tahun pertama, tapi ada bahagian yang lain dibina di tahun nanti, di tahun kemudian. Kerana waktu tahun pertama Rasulullah SAW belum lagi kahwin 9 isteri di waktu itu. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang, barulah isteri-isteri Rasulullah SAW menjadi 9 isteri. Dan Nabi SAW di waktu itu juga diberikan hadiah daripada golongan Al-Ansar. Ada bahagian orang Al-Ansar bagi hadiah Rasulullah SAW beberapa tanah-tanah. Jadi Nabi SAW membahagikan tanah-tanah itu kepada para sahabat. Kepada para sahabat yang muhajirin yang baru berhijrah kepada Al-Madinah, yang tidak mempunyai harta, dan bahkan harta mereka semua dibaksa dan diambil oleh orang kafir. Nabi SAW bahagikan tanah-tanah kepada mereka. Baik, rumah-rumah isteri Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Zaid al-Hudhali, beliau berkata, aku sendiri pernah melihat rumah-rumah Nabi SAW ketika diruntuh oleh arahan Al-Walid bin Abdul Malik di zaman itu. Yakni setelah isteri-isteri Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat dan isterinya semua wafat, maka mereka perlu untuk meruntuhkan rumah-rumah itu. Masya Allah. Live kita dikongsi juga, tengok sekali dengan Nilofa. Terima kasih je. Sama-sama Nilofa. Qala ba'duhum. Jadi ada bahagian sahabat, ada bahagian tabi'in juga dapat melihat rumah-rumah Nabi SAW. Fama ra'aitu ahadan. Ini Abdullah Al-Hudhali, dia kata ketika mereka runtuhkan rumah Nabi SAW, dia kata aku waktu itu ada. Fama ra'aitu akthara bakiyan min dhalika al-yawm. Allahu Akbar. Dia kata aku tidak pernah melihat ahli Madinah menangis sangat, banyak menangis dan sedih seperti mana di hari itu. Hari yang diberi arahan daripada khalifah di waktu itu untuk meruntuhkan rumah-rumah Rasulullah yang 99. Allah. Memang sedih. Memang sedih sangat.
Sebab mereka biasa datang di rumah Rasulullah, di rumah isterinya Safiyah, di rumah isterinya Zainab binti Jahsh, di rumah isterinya Aisyah, di rumah isterinya Hafsah. Subhanallah, tiba-tiba di depan mata mereka diruntuh rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka rasa amat sedih untuk perkara itu. Wa kanat dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu 9 rumah. Semua rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atapnya daripada daun pokok kurma, daripada daun pokok kurma. Atasnya ada tanah liat sedikit supaya untuk memegang untuk memegang atap itu. Walaha hujarun min jarid, dan bilik yang ada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga daripada pokok kurma, daun pokok kurma. Tidak ada batu, tidak ada simen-simen macam sekarang. Inilah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kenapa al-Imam Sayyidina Abdullah Al-Hudhali berkata semua ahli Madinah menangis di hari mereka runtuh rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata ada ulama lain dikata laitaha turikat. Bahagian ulama berkata kami cita-cita mereka khalifah-khalifah Islam, pemimpin-pemimpin Islam membiarkan rumah Nabi SAW, jangan runtuhkan dia. Supaya orang Islam semua bersaksi dan tengok rumah Nabi mereka bagaimana. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita pun tak boleh bayang macam mana. Sekarang pun orang boleh lukis-lukis macam mana cara rumah Nabi SAW. Kita pun nampak, subhanallah. Yani macam ni biasa rumah Nabi SAW. Bagaimana kalau kita dapat tengok Allah rumah yang betul-betul Nabi SAW duduk dalamnya. Itu memang luar biasa. Itu luar biasa. Dan memang membuatkan hati kita rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Dan rasa hati kita zuhud di dalam dunia ini. Rumah Rasulullah yang naik atas langit yang ketujuh, yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua subhanallah rumahnya daripada pokok daun pokok kurma. Ini adalah akhlak Rasulullah dan zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuriduna ma radiyallahu taala li nabiyyih wa mafatihu khazainil ardi biyadihi. Ulama berkata, inilah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khazanah muka bumi semuanya Allah telah meletakkannya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau buat isyarat sahaja, kalau ingin, kalau berminat, kalau ingin atau kalau mahu menjadikan bukit-bukit Makkah semua menjadi emas dengan sekelip mata sahaja, boleh jadi. Di Al-Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin bukit-bukit Al-Madinah semuanya atau bukit Uhud semuanya menjadi emas, akan jadi di dalam satu saat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, hidup macam biasa dan terima sahaja rumah yang biasa untuk Rasulullah SAW tinggal. Sebab itu hatta di satu kali mereka minta dari Rasulullah, ya Rasulullah, kita nak bina masjid, biarkan dia macam cara orang Nasrani, macam cara orang Yahudi yang besar, timba ibadah mereka cantik macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, ma umirtu bi tashyidil masajid. Aku tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinakan masjid sahaja macam tu, tapi tambah dimakmurkan. Jadi itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Antara orang yang paling menyentuh hati katanya tentang rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Hasan Al-Basri. Semua kita pernah mendengar nama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in. Ibu Al-Hasan Al-Basri penkhidmat Sayyidatna Ummu Salamah. Penkhidmat kepada Sayyidatna Ummu Salamah. Siapakah Ummu Salamah? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala seorang tabi'in, dia hidup di rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri beliau berkata,
kuntu wa ana murahiq. Aku masih beringat waktu umur saya yakni belum lagi baligh, sebelum baligh. Adkhulu buyuta azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fi khilafati Uthman. Aku sendiri yakni waktu baru baligh, sebelum baligh atau dah baligh tapi umurnya masih belas-belas tahun. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dia kata, aku masuk di dalam rumah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di khilafat Sayyidina Uthman bin Affan, aku boleh menyentuh atap rumah Rasulullah SAW dengan tangan aku. Maknanya atap rumah Rasulullah SAW biasa, bukanlah tinggi, dan rumah Rasulullah SAW bukan tinggi. Sikit saja. Sampai boleh, kalau berdiri, boleh sentuh atap rumah Rasulullah SAW dengan tangan. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri lahir di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ibu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri namanya Khairah. Namanya Khairah. Khairah ini dia khidmat kepada Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khairah ini, ibu Al-Hasan Al-Basri, lahirkan Al-Hasan Al-Basri, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha, kerana ini anak berkhidmatnya, dia membawa anaknya itu, Al-Hasan Al-Basri, dia membawa Al-Hasan Al-Basri kepada semua sahabat yang ada di zaman itu, yang masih hidup di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia bagi kepada mereka semua, bacalah doa untuknya, tahnik dia, bacalah keberkatan atasnya. Subhanallah. Dibaca doa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajathu ila Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, dia mengeluarkan Al-Hasan Al-Basri kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masya Allah. Khalifah Rasulullah SAW. Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia keluarkan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri waktu dia masih bayi kepada Umar bin Al-Khattab. Dia minta Sayyidina Umar, bacalah doa untuk bayi ini. Ini anak Khairah. Khairah ini penkhidmat saya. Subhanallah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab angkat tangannya, baca doa untuk, dia membaca doa untuk Sayyidina Al-Hasan Al-Basri waktu dia baik, dia kecil. Dia kata, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah ilmu fiqh di dalam agama kepadanya. Berikanlah pemahaman yang tinggi di dalam agama kepada bayi ini. Dan subhanallah, memang Allah mustajabkan doa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Semua para tabi'in di bawah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri pemimpin para tabi'in di dalam ilmu, di dalam fahaman agama, dan sehingga zaman sekarang. Di dalam kitab-kitab agama semua, tafsir ke, hadis ke, fiqh, apa-apa kitab agama, mesti kata-kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kerana apa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dibaca doa untuknya oleh sahabat Nabi SAW, terutama Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan dijaga, dididikkan oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Siapa dia? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar berkata, wa habbibhu ilan nas. Masya Allah. Di zaman Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, seluruh orang ahli Islam di negaranya atau di negara lain, semua mereka mencintai dan sayang Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Umar kata, wa habbibhu, ya Allah jadikanlah orang ramai sayang dan cinta kepadanya. La ilaha illallah. Dan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mempelajari ilmu agama semuanya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia mempelajari ilmu agama semua daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala. Dan Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, antara para tabi'in yang lidahnya sangat lancar di dalam bahasa Arab, juga di dalam ayat-ayat yang ringkas dan membawa makna yang tinggi di dalam agama. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan ulama berkata, wa tilkal fasahatu allati kanat 'inda al-Hasani
والحكمة من قطرات لبن شربها من ثدي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. Mereka berkata, fasahah, lidah yang fasih yang ada pada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ilmunya yang tinggi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, mereka berkata, dan hikmah, kebijaksanaan yang ada pada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, semuanya oleh keberkatan beberapa titik susu yang terkeluar daripada dada Sayyidatina Ummu Salamah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Ulama berkata, kadang-kadang Khairah ibu Al-Hasan Al-Basri kadang-kadang sibuk tinggal masak, tinggal buat khidmat untuk Ummul Mukminin. Jadi kadang-kadang Al-Hasan Al-Basri waktu dia baik menangis, budak kecil baik nangis. Jadi Ummu Salamah dia tak nak ganggu Khairah waktu dia tinggal kerja. Dia kata, sambungkan kerja kamu, tak apa, aku akan bagi dia susu. Jadi Ummu Salamah menyusui Sayyidina Al-Hasan Al-Basri sementara ibunya siap kerja. Jadi ulama berkata, walaupun Ummu Salamah di waktu itu tidak mempunyai anak sehingga dia ada susu, tetapi selepas dia meletakkan dadanya pada mulut Al-Hasan Al-Basri, subhanallah, keluar susu. Keluar susu oleh keberkatan Ummul Mukminin, juga keberkatan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau antara orang yang dapat hidup dan masuk di dalam rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan puan-puan semua yang dikasihi sekalian, antara kejadian yang terjadi di tahun pertama hijrah. Antara kejadian yang terjadi di tahun pertama hijrah, iaitu wafatnya Sayyidina Uthman bin Mad'un. Sayyidina Uthman bin Mad'un ini adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada susu. Dan setelah beliau wafat, Sayyidatina Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis untuk Uthman ketika beliau meninggal. Uthman bin Mad'un, bukan Uthman bin Affan. Dan aku melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium dahi Uthman bin Mad'un dan bibinya, dan Rasulullah SAW sambil menangis keluar air matanya, dia kata, aku melihat air mata Rasulullah SAW jatuh pada bibi Sayyidina Uthman bin Mad'un. Sayyidatina Aisyah sendiri melihat perkara itu. Subhanallah. Jadi ini antara perkara-perkara besar terjadi di tahun pertama. Selepas Rasulullah SAW kuburkan Sayyidina Uthman bin Mad'un, Rasulullah sapu air atas kuburnya. Macam yang macam yang orang buat sekarang. Mereka sapu air, Rasulullah sapu air atas kubur Sayyidina Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang lelaki, ambillah satu batu. Dia tunjuk satu batu besar. Dia kata, ambil batu itu. Dan lelaki itu dibangun. Ambil batu itu, batu besar. Sehingga dia susah nak angkatkan batu itu. Dia hantar kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ambil batu itu, dan Rasulullah SAW melepatkan bajunya. Biarkan lengannya terbuka, tak ada baju. Rasulullah SAW angkat batu itu, kemudian Rasulullah SAW meletakkan batu itu dekat kepala Uthman, dekat kepala kubur Uthman bin Mad'un. Dan Nabi SAW berkata, ata'allamu bihi qabra akhi. Aku meletakkan batu ini tinggi macam ni supaya aku dapat tahu di manakah kubur adik-beradik aku. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan aku mengkuburkan nanti siapa-siapa yang meninggal daripada keluarga aku. Dan betul, selepas itu Ibrahim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburkan Sayyidina Ibrahim anak Rasulullah dekat daripada kaki Sayyidina Uthman bin Mad'un. Juga ketika
anak Rasulullah SAW yang bernama Zainab radhiyallahu anha, Rasulullah kuburkan juga Zainab dekat daripada kubur Uthman bin Mad'un. Sebab dia dikira macam baci Uthman bin Mad'un, kerana Uthman ini bin Mad'un adik-beradik Rasulullah SAW daripada susu. La ilaha illallah. Ketika Uthman bin Mad'un wafat, isterinya radhiyallahu anha, dia berkata, "Tibta hani'an lakal jannah Aba Sa'ib." Untullah engkau wahai Uthman bin Mad'un. Tahniah, jannah, syurga untukmu. Nabi SAW pandang dengan marah kepada isteri Uthman bin Mad'un. Dia kata, "Wa ma yudriki?" Macam mana engkau tahu dia ahli syurga? Nabi SAW pandang dengan marah kepada isteri Uthman bin Mad'un. Dia kata, "Wa ma yudriki?" Bagaimana engkau tahu? Macam mana yakin sangat dia ahli syurga? Maka isteri Uthman bin Mad'un terkejut. Dia kata, "Ya Rasulullah, ma rasaka wa sahabak?" Ya Rasulullah, ini dah teman kamu lama dan sahabat kamu. Sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW dia kata, "Wa ma adri ma yuf'alu bi." Aku tidak tahu apa yang dibuat untuk aku nanti. Yani dia kata, aku tak tahu apa akibat aku. Aku tak tahu nanti di akhir akan jadi apa. Aku pun tak yakin masuk syurga tak. Nabi SAW di dalam ayat ini sebenarnya ajar kepada isteri Uthman dan kepada yang lain supaya jangan yakin sangat. Kalau yakin ini terlalu lebih sampai kadang-kadang tinggalkan amal dan rasa tenang, tak risau, tak takut kepada Allah, tak takut api neraka, perkara itu boleh merosakkan agama. Jadi Rasulullah SAW selalu mendidikkan yakin kita, mendidikkan harapan kita, mendidikkan takut kita. Rasulullah SAW ingin kita sentiasa rasa takut, juga dalam masa yang sama rasa harap. Dan semuanya tersusun di waktunya, di masanya, dengan sekadar yang dibenarkan. Jadi Rasulullah SAW dia kata, "Wa ma adri ma yuf'alu bi." Dan aku sendiri tak tahu apa yang akan dilakukan atas aku. Masya Allah. Fa ashfaqan nasu ala Uthman. Maka di waktu itu sahabat semua, isterinya semua, mereka risau sangat untuk Uthman. Tadi mereka semua ahli jannah terus. Tapi baru ini tahun pertama hijrah dan mereka baru nak belajar agama Islam, dan khususnya Al-Ansar daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah nak ajar mereka. Tapi selepas itu Nabi SAW sendiri yang memberitahu kepada Abu Bakar, Umar, dan kita tahu ada 10 sahabat yang diberi khabar gembira ahli syurga. Bahkan ulama berkata lebih banyak daripada 10. Jadi setelah itu Rasulullah SAW yang sendiri kuburkan orang, dia kata, "Hani allakal jannah." Aku tunggu kamu dekat telaga Al-Kautsar. Kamu aku sudah melihat kawan kita ini dah masuk syurga. Jadi perkara itu biasa Rasulullah SAW mengucapkan. Cuma di permulaan Islam, di permulaan hijrah, Nabi SAW ingin mendidikkan mereka sehingga menjadi matang dan lagi tinggi ilmu mereka. Isteri Sayyidina Uthman bin Mad'un ini, isteri Sayyidina Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu, dia berkata, dia menceritakan satu kejadian yang terjadi di zaman Sayyidina Uthman masih hidup. Dia kata, satu kali Sayyidatina Aisyah yang riwayatkan hadis ini dan cerita ini. Sayyidatina Aisyah berkata, di satu hari Khawlah binti Hakim. Khawlah ini isteri Uthman bin Mad'un. Khawlah binti Hakim dimasuk rumah aku, yani jumpa saya. Wahia mutashawwishatul khatir. Di waktu tu dia macam tak betul. Dia heran, dia pening, dia fikir banyak. Maka Aisyah tanya dia, "Ma baluki?" Kenapa dengan kamu ni? Apa masalah kamu? Macam ada masalah. Dia kata, "Zauji, suamiku ni." Dia geramlah dengan suami dia, Sayyidatina Khawlah.
Maksudnya suami dia Uthman bin Mad'un. Yaqumul lail wa yasumun nahar. Suami aku ni yakni tak pernah nak jumpa saya, nak tidur sama saya, yakni nak hiduplah dengan isteri, dengan keluarganya. Dia kata sepanjang malam dia bangun qiyamul lail. Qiyamul lail sahaja. Dibagi puasa. Jadi macam isteri ni dia ada hak. Suami ni kena tidur, kena bagi hak kepada isterinya. Jadi isteri Uthman bin Mad'un macam mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia macam nak dengar jawapan. Adakah Islam macam tu ke ajar? Suami kita sibuk dengan ibadah sahaja, kita duduk sahaja tengok mereka. Maka Sayyidatina Aisyah berkata, tak lama lagi dari waktu Khawlah jumpa saya, masuk Rasulullah SAW di rumah saya. Maka Sayyidatina Aisyah menceritakan kata-kata Sayyidatina Khawlah kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Uthman macam ni, Uthman bin Mad'un, adik-beradik kamu dari susu. Dia biarkan isterinya, tak tidur dengan isterinya, sampai isterinya dah tak sekat rambut, tak cantikkan diri. Sebab apa? Dia kata, suami aku pun tak perlu aku, tak panggil aku, sibuk dengan ibadah sahaja. Nabi SAW tak setuju. Nabi SAW rasa tak suka. Dan Nabi SAW terus pergi menuju dan bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Mad'un. Dia kata, ya Uthman, inna ar-rahbaniyah lam tuktab alaina. Wahai Uthman, sesungguhnya ar-rahbaniyah, berkata ar-rahbaniyah ni yakni beragama tak kahwin, tak bercampur dengan perempuan, tak berlu kepada perempuan, sibuk dengan hanya sibuk dengan ibadah, dengan puasa, dengan solat sahaja, tak nak kahwin, tak nak ada isteri. Nabi SAW dia kata, ar-rahbaniyah ini Allah tak tuliskan untuk kita, agama Islam ni. Di zaman Nabi-Nabi dahulu ada rahbaniyah ni, siapa-siapa yang tak nak kahwin, itu lagi bagus. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW dia kata tak, amalaka bi uswah. Engkau tidak menganggap saya sebagai qudwah kamu, tidak ingin mengikuti saya. Wallahi inni akhsyakum lillah wa hududi, inna akhsyakum lillah wa hududihi la ana. Sesungguhnya demi Allah, orang yang paling takut dan mengetahui had-had Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala adalah aku. Yani aku yang lagi mengenal kepada Allah, aku yang lagi tinggi ilmunya kepada Allah, aku yang lagi takut kepada Allah, tapi aku kahwin. Aku memberi hak kepada isteri-isteri aku semua. Jadi ikutlah sunnah aku. Pada waktu itu Sayyidina Uthman bin Mad'un dibalik jadi baiklah, betulkan hubungannya dengan isterinya. Baik, antara kejadian-kejadian yang terjadi di tahun pertama Hijrah, iaitu wafatnya juga Sayyidina As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini radhiyallahu an, beliau pemimpin kabilah Bani Najjar daripada golongan Al-Ansar. Kabilah Bani Najjar ini mereka bersaudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana atuk Rasulullah kahwin seorang perempuan daripada mereka. Jadi Rasulullah panggil mereka ini macam apa? Yakni saudara. Mereka bersaudara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin mereka As'ad bin Zurarah. Setelah wafat As'ad bin Zurarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat merasa sedih. Nabi SAW merasa sangat sedih dan sedih untuk kewafatan As'ad bin Zurarah kerana beliau orang yang banyak membantu agama dan bantu Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, golongan Bani An-Najjar mereka bertemu dengan Nabi SAW meminta Rasulullah pilih seorang pemimpin ganti As'ad bin Zurarah yang telah wafat. Nabi SAW dia nampak Bani Najjar semua, Masya Allah, semua hebat-hebat. Maka Nabi SAW dia kata kepada mereka, tak apa, kamu semua ni aku pemimpin kamu, wahai Bani Najjar. Tak perlu kamu melantikkan seorang pemimpin daripada Bani Najjar sendiri. Biar aku sahaja pemimpin Bani Najjar. Apa-apa datang kepada aku akan betulkan dan selesaikan masalah kamu. Jadi ulama kata perkara ni telah menjadi satu kebanggaan untuk Bani Najjar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
Juga antara perkara yang berlaku di tahun pertama Hijrah iaitu wafatnya Al-Bara bin Ma'rur, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu semua, lepas Rasulullah bina masjid semua selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjanjian antara golongan Al-Ansar semua, Al-Aus dan Al-Khazraj, dengan Yahudi. Sebab Al-Madinah ini diduduk oleh dua golongan yang besar, Al-Aus wal Khazraj, iaitu Al-Ansar. Golongan yang kedua dan lagi besar dan lagi ramai juga, iaitu Yahudi. Dan sentiasa golongan Al-Ansar dengan Yahudi ada berang, ada masalah, ada berselisih. Maka Nabi SAW setelah Rasulullah datang kepada Al-Madinah, Rasulullah mengumpulkan orang Yahudi dan Al-Ansar, dan Rasulullah SAW menuliskan satu surat dan satu perjanjian yang antara Al-Ansar dengan Yahudi, supaya mereka tidak bergaduh lagi, tidak saling mengganggu satu sama yang lain, juga tidak berang. Yahudi tidak boleh berang Ansar, Al-Ansar tidak boleh berang Yahudi. Jadi dari mula Rasulullah SAW sahaja masuk Al-Madinah, tersebar damai, keamanan, ketenangan, ketenteraman. Banyak berang, api-api fitnah, api-api berang dibadam oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Baik. Sepatutnya hari ini kita cerita tentang mempersaudarakan antara Al-Muhajirin wal Ansar, tetapi rasa tak sempat sebab itu pun cerita panjang. Apakah hasil berkaitan yang Rasulullah SAW lakukan? Sebab Nabi SAW setelah selesai bina al-masjid, setelah selesai melakukan perjanjian antara Al-Ansar dan Yahudi, setelah itu Nabi SAW melakukan perjanjian yang begitu mulia dan hebat di dalam Islam, iaitu perjanjian ukhuwah. Perjanjian ukhuwah atau perjanjian bersaudaraan di antara Al-Ansar dan Al-Muhajirin. Setiap satu Ansari dia berukhuwah atau bersaudara dengan seorang Muhajiri. Setiap satu Muhajiri dengan seorang Ansari. Dan jumlah mereka semua 100 orang atau 90 orang. Setiap satu menjadi adik-beradik yang lain. InsyaAllah dengan terberinci kita akan menjelaskannya dan menerangkannya pada malam esok insyaAllah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.